Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. InsyaAllah kita akan bacakan kisah keberanian para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Banyak orang tanya berkenaan dengan kitab Hayatus Sahabah ni. Kitab Hayatus Sahabah ni dalam bahasa Arab ni kitabnya, karangan Maulana Muhammad Yusuf rahmatullahi alaih, dalam bahasa Arab lah. Jadi kita akan baca dan terjemah insya-Allah. Ini tajuk hari ini adalah tentang keberanian para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dalam peperangan Uhud. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi وأصحابه أجمعين. شجاعة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. أخرج ابن عساكر عن طلحة قال: لما كان يوم أحد ارتجزت بهذا الشعر: نحن حماة غالب ومالك نذب عن رسولنا المبارك نضرب عنه القوم في المعارك ضرف سفاح الكوم في المبارك. ومن صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حتى قال لحسان: قل في طلحة، فقال: وطلحة يوم الشعب آسى محمدا على ساعة ضاقت عليه وشقت يقيه بكفيه الرماح وأسلمت أشاجعه تحت السيوف فشلت وكان أمام الناس إلا محمدا أقام رحى الإسلام حتى استقلت. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: حمى نبي الهدى والخيل تتبعه حتى إذا ما لقوا حامى عن الدين صبرا على الطعن إذا ولت حماتهم والناس من بين مهدي ومفتون يا طلحة بن عبيد الله قد وجبت لك الجنان وزوجت المهلعين. وقال عمر رضي الله عنه: حمى نبي الهدى بالسيف منسلطا لما تولى جميع الناس وانكشفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت يا عمر. Peperangan Uhud ni berlaku selepas berlakunya peperangan Badar, di mana Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kekalahan untuk orang-orang musyrik Mekah dalam peperangan Badar, di mana semua pembesar-pembesar mereka telah digugurkan dalam peperangan tersebut, seperti Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, Utbah, Syaibah, Uqbah bin Abi Mughith dan lain-lain. Semua pembesar-pembesar yang pernah menyakitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kematian mereka. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran: liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil liyuqta'a dabiral kafirin. Allah kata, kami dah tetapkan kehancuran, kematian untuk mereka. Maka mereka telah buat perancangan balik untuk serang Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali di Madinah, dan para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar untuk memerangi mereka di Uhud. Kawasan yang mereka telah pilih adalah kawasan Gunung Uhud, di mana peperangan ini berlaku. Peperangan Uhud ni satu peperangan yang dahsyat ataupun yang menyedihkan, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah bercedera parah dalam peperangan Uhud ini. Tadi yang saya bacakan tentang Talha bin Ubaidillah ni adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud. Kerana saya baru baca tentang beliau, jadi saya cerita dulu. Dalam peperangan Uhud, dia adalah seorang sahabat yang telah melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan badannya, dengan tangannya. Setiap panah, setiap serangan yang datang, dia telah tahan dengan tangannya sehingga tangannya lumpuh. Maksudnya tangannya tak boleh digunakan lagi selepas peperangan Uhud. Begitu sekali dia telah melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana tentera yang dibawa oleh Khalid bin Walid telah pusing dan datang balik ke Uhud. Para sahabat ketika itu sangka mereka telah lari meninggalkan medan Uhud. Maka bila serangan terkejut dibuat oleh tentera ataupun jemaah kecil yang dibawa, yang diketuai oleh Khalid bin Walid yang belum masuk Islam lagi ketika itu,
Maka para sahabat lain ada yang sempat, ada yang tak sempat, tetapi Talha bin Ubaidillah adalah salah seorang, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, dan begitu juga beberapa orang sahabat Qatadah bin Nu'man, yang mana mereka telah melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan di jasad mereka, dengan badan mereka sendiri. Ada yang telah tadah badan depan seperti Qatadah bin Nu'man, ada yang telah tahan Rasulullah lindung Nabi dengan tangan seperti Talha bin Ubaidillah, sehingga tangannya terus lumpuh, maksudnya tak boleh digunakan, hilang upaya kekal tangannya. Bila dipulang daripada peperangan Uhud, Nabi begitu gembira sekali dengan dia. Nabi kata kepada Hassan bin Sabit adalah penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mengungkapkan syair wa ahsana minka lam taraqattu aini wa ajmala minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Kita mendengar ini adalah syair yang diungkap oleh Hassan bin Sabit untuk Rasulullah. Maka Nabi kata kepada Hassan yang sama, bangun Hassan, ungkapkan syair untuk Talha bin Ubaidillah. Maka dia telah ungkapkan syair, wa talhatu yawma sya'bi asa Muhammada, kata dia telah menjadi harapan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat ala sa'atin daqat alaihi wa syaqqati, pada saat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kesempitan dan memerlukan bantuan. Dia telah puji Talha bin Ubaidillah yang mana dia telah melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panahnya, dengan keberaniannya di bawah pedang, sehingga fashallati, sehingga tangannya lumpuh, sehingga tangan kanannya lumpuh kerana dia telah usaha untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana amaman nas illa Muhammada aqama rahal Islam hatta istaqallat, maksudnya dia telah berdiri depan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk melindungi agama Islam sehingga dia sendiri cedera parah. Tak habis setakat itu, Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar sambung, Abu Bakar puji dia. Subhanallah, tadi saya baca ayat terakhir dia, subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya dia orang pun rasa iri hati dengan Talha, sedangkan Abu Bakar Siddiq orang yang paling banyak korbankan segala-galanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar? Hama nabiyal huda wal khailu tatba'uhu hatta idza ma laqu hama 'anid din, kata dia telah membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirinya, dan dia telah sabar di atas segala serangan yang dibuat, dan dia telah, maka wahai Talha, dia kata wahai Talha ibn Ubaidillah, qad wajabat, telah wajib bagi kamu lakal jinan wa zuwijat mahal ain, kata telah wajib bagi kamu syurga, dan Allah telah kahwinkan kamu dengan bidadari-bidadari di syurga. Ini Abu Bakar kata. Tak habis lagi, Umar pula bangun. Umar sambung, hama nabiyyal huda bisayfi munsalitat lamma tawalla jami'un nasi wan kashafu, kata wahai Talha, engkau telah melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika semua orang lari tinggalkan Nabi kerana takutkan nyawa mereka. Boleh kongsikan lagi tuan-tuan supaya ramai dapat bersama dengan kita dan ramai dapat manfaat insya-Allah. Ini peperangan Uhud. Peperangan Uhud, seperti mana saya bagi tahu, mereka telah datang menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membalas dendam atas apa yang berlaku dalam peperangan Badar. Di sahabat-sahabat ketika itu, sebelum mula peperangan lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membuat tawaran kepada semua. Ini saya baca pula. Kepada semua, kata siapa yang nak ambil pedang aku hari ini dan tunaikan hak pedang aku. Zubair bin Awam angkat tangan, salah seorang yang angkat tangan Zubair, Nabi tak bagi pada. Nabi tanya lagi, siapa yang nak ambil pedang aku dengan syarat dia tunaikan hak pedang aku ini? Semua orang diam. Zubair kata aku angkat tangan, ada beberapa orang angkat tangan. Nabi ulang lagi, Nabi, siapa yang nak ambil pedang ini dan siapa yang nak tunaikan hak pedang ini? Maka Abu Dujanah kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya. Maka Nabi berikan kepada Abu Dujanah Simak ibnu Kharsyah. Maka Nabi SAW kata, nah ambillah dan tunaikan hak dia. Dia tanya, ya Rasulullah, ana akhidhu bihaqqi fama haqquhu, aku akan ambil dan tunaikan haknya. Maka ditanya kepada Rasulullah, apakah haknya? Rasulullah SAW bersabda bahawa kamu gunakan pedang ini untuk memerangi musuh dan tidak akan gunakan pedang ini untuk apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Zubair bin Awam kata, saya sebagai sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya terasa sebab saya minta tak dapat, tapi Abu Dujanah dapat. Abu Dujanah ni dia seorang yang berani. Dalam peperangan biasanya dia akan balut serban merah di atas kepala dia, menunjukkan
penumpahan, maksudnya menunjukkan keberanian dia dan kesiapan dia, persiapan dia untuk maju ke depan. Maka pada hari peperangan Uhud pun beliau telah balut serban merah dan jalan kanan ke kiri dengan penuh kehebatan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata itu jalan seperti ini hanya dibenarkan dalam peperangan. Maksudnya luar perang tak boleh jalan macam ni. Sebab ini menunjukkan kebesaran diri, tapi sebab perang dibenarkan. Dia jalan dengan sebab dia lagi bangga kerana dia sedang memegang pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu yang Nabi telah berikan kepada dia. Zubair bin Awam kata, maka aku pun fikir, kata aku tak dapat apa sehebat sangat Zubair Abu Dujanah ni sehingga Nabi berikan kepada dia, tak berikan kepada aku. Maka dia kata aku pun ikutlah Abu Dujanah. Maka dia kata aku lihat tidak ada seorang musuh pun yang datang di depan Abu Dujanah kecuali Abu Dujanah telah pancungnya. Maksud tak ada apa pun, apa yang datang depan semuanya digunakan dan dipancung tanpa takut sedikit pun dia maju ke depan. Sehinggalah dia kata sehinggalah sampai ke khemah wanita dan dia dengar ada seorang perempuan tengah baca syair ni, nahnu banati tariq namshi 'ala an-namarik wal misku fil mafarik in tuqbilu nu'aniq. Rupanya Hindah isteri Abu Sufyan lah ketua peperangan yang mewakili orang Quraisy. Dia belum masuk Islam lagi, dia yang menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya Hindah tengah ungkapkan syair, dia kata kami ini keluarga anak Tariq itu ni, kami jalan dengan apa penuh dengan ego kan, dengan apa, dan kata kami pakai dengan wangian keluar daripada kami. Kalau mereka menang, kami akan siapkan diri kami untuk mereka. Orang-orang Quraisy dulu mereka keluar perang, mereka bawa wanita untuk berikan semangat untuk mereka dan supaya mereka malu dan mereka dapat perang. Jadi Abu Dujanah bila dengar suara wanita kan, dan dia minta tolong, bila dia nampak Abu Dujanah nak serang dia, tak ada siapa pun nak tolong dia, maka Abu Dujanah lepaskan dia. Zubair kata, aku kata kat Abu Dujanah, kata aku benar-benar nampak engkau telah tunaikan hak pedang ni, kecuali dia kata kenapa engkau tak bunuh je Hindun kita panggil kan, Hindah, kenapa tak bunuh dia? Maka dia kata aku rasa tak patut pula. Dia kata fakari itu an adriba bi sayfi Rasulillah, aku rasa tak patutlah aku nak bunuh dengan pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam imra'atan la nasira laha, kerana dia dalam keadaan seorang diri dan tak ada orang nak bantu dia. Maka maksudnya dia telah tunaikan. Maka Zubair kata memang benar dia telah tunaikan hak pedang itu seperti mana yang dikehendaki oleh Nabi. Maksudnya dia tak bunuh wanita, walaupun ketika itu dia datang daripada pihak musuh, tapi dia tak bunuh kerana tak ada orang nak bantu dia lepaskan. Maksudnya telah tunaikan. Tapi dengan keberanian Abu Dujanah, peperangan ini bukan apa kita main acah-acah. Mereka satu orang boleh kejar daripada awal sampai hujung, dan serangan mereka itu, salah seorang dalam ni yang telah serang dengan keberanian adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah syahid dalam peperangan Uhud. Yang mana dia telah menyerang musuh sambil mengatakan aku adalah singa Allah dan singa Rasulnya. Aku diutuskan untuk menyerang semua musuh Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah dia syahid dengan dibunuh oleh Wahsy, yang ditikam, dia baling lembing daripada belakang. Kita tahu, tetapi Nabi SAW begitu sedih sekali kerana apabila Hamzah seorang yang berani. Dalam peperangan Badar pun mereka berkali-kali orang kafir tanya, siapa ni yang berani sangat ni, siapa? Orang kata ni Hamzah. Dia kata Hamzah memanglah. Dia kata daripada dulu lagi kami tahu, kata Hamzah seorang yang sangat berani. Di dalam peperangan Uhud ni, Hamzah radhiyallahu an telah maju ke depan dan telah perang. Bila mereka tanya kepada Wahsy, bagaimana engkau bunuh Hamzah? Dia kata mana mungkin. Wahsy ni adalah yang telah masuk Islam kemudiannya, dialah yang telah tikam Sayyidina Hamzah radhiyallahu an, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berikan title Sayyidus Syuhada, penghulu syahid adalah Hamzah radhiyallahu an. Bila orang tanya kepada Wahsy, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tanya kali pertama, kali kedua ada orang sahabat tanya kepada Wahsy juga. Kali pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Wahsy,
wahai Wahsy, dia kata bila Wahsy datang selepas Fatah Mekah kan, datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab dia nak lari mula daripada Taif, tapi orang kata kalau kamu mengucap kalimah, Nabi akan ampunkan. Dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah akan ampunkan saya tak? Masa itulah turun ayat, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Sedangkan dia telah bunuh bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, maksudnya dalam peperangan Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, bapa saudara aku kan berani. Dia kata, macam mana, maksudnya seorang yang pahlawan yang hebat, bagaimana kau boleh bunuh dia? Dia kata, memang saya tak mungkin bunuh Sayyidina Hamzah, tapi saya telah bunuh daripada tikaman daripada belakang. Di cerita dia kata, aku sendiri nampak, kata Hamzah radhiyallahu anhu dengan penuh keberaniannya maju ke depan tanpa menghiraukan luka-luka yang terkena badannya. Dia terus maju berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku sembunyi di sebalik sebuah pohon. Bila aku nampak dia sedang sibuk menikam menyerang orang lain, maka aku telah lontarkan lembing daripada belakang dan dia telah jatuh gugur syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam peperangan Uhud. Sehingga bila Nabi sallallahu alaihi wasallam habis peperangan Uhud, cari pun tak jumpa kerana mereka telah cincang. Mereka cincang jasad Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Bila Nabi pulang ke Madinah daripada gunung Uhud, Uhud ni adalah kawasan di utara Madinah. Bila pulang Nabi menangis. Dan bila pulang ke Madinah, Nabi lihat orang-orang lain yang syahid kan, seperti Hanzalah dan lain yang syahid di jalan Allah di dalam peperangan Uhud ni. Di dalam peperangan Uhud ni ada orang juga menangis atas kematian mereka, tapi tak ada siapa pun nak menangisi kematian Hamzah radhiyallahu anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Nabi kata tengok bapa saudara aku, orang nak menangis kan, dia pun tak ada. Sebab apa? Keluarga dia semua di Mekah. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih, maka Allah Subhanahu wa taala telah berikan gelaran Hamzatu asadullahi wa asadu rasulih. Kata Hamzah adalah singa Allah dan singa Rasulnya, kerana keberanian Hamzah radhiyallahu an dalam peperangan Uhud. Ni semua berlaku dalam fasa pertama, dalam fasa Abu Dujanah punya serangan dan Hamzah radhiyallahu. Bila dah habis fasa pertama tu, para sahabat ingat dah dapat kemenangan, maka bila Khalid bin Walid telah datang sekali lagi dengan dia pusing belakang gunung Uhud, dia datang serang balik. Ketika itu yang telah menampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man radhiyallahu anhu, dia bukan sahaja duduk jadi perisai dia diri dia, tapi dia telah gunakan, walaupun muka dia sekalipun, dia telah jadikan perisai untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua panah yang datang tu dia melindungi dengan badan dia, sehingga muka dia, maksudnya itu pun digunakan dia bila dia cuba bagi tidak kena apa-apa, kerana serangan yang begitu teruk sekali mereka buat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, sehingga satu panah telah masuk dalam mata Qatadah bin Nu'man dan mata dia telah hancur dan keluar. Bila dia kalih tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ya Allah, Qatadah telah kehilangan matanya kerana melindungi aku, maka kembalikan penglihatan dan matanya dengan lebih cantik dan lebih tajam daripada ini. Maka bila Nabi letak balik mata tersebut, maka mata Qatadah bin Nu'man dikatakan menjadi lebih cantik sebelah tu dan lebih tajam lagi. Ini berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tanpa hiraukan apa-apa, mereka berjihad di jalan Allah untuk memelihara agama Allah, memelihara Rasulullah, melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keberanian mereka. Medan peperangan ini biasanya kalau kita zaman sekarang punya perang ni, yang pergi memerangi ni adalah army ini adalah well trained. Mereka ni ada diberi latihan. Para sahabat ridwanullah alaihi majma'in ni bukannya well trained pun. Macam Khalid bin Walid tu radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat yang memang well trained. Sebab tu dia boleh tewaskan dalam peperangan Uhud ni. Macam mana dia tewaskan orang Islam, dia masa tu masih belum menerima Islam lagi, dia well trained. Tapi orang Islam yang kebanyakan yang di pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, semuanya orang biasa macam kita lah, yang tak tahu apa-apa seni peperangan, tak pernah ambil training apa-apa, tapi semangat mereka, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah gunakan mereka untuk membela agama Allah dan untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berlaku dalam peperangan Uhud. Banyak lagi peristiwa seperti syahidnya Hanzalah radhiyallahu an, sehingga dia Hanzalah radhiyallahu anhu baru sahaja kahwin pada malam tersebut. Keesokan harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah
melaungkan panggilan untuk pergi jihad, dia telah keluar jihad, tak sempat mandi wajib, sebab itulah dia dapat ghazilul malaikah, kerana para malaikat telah mandikan Hanzalah radhiyallahu an selepas dia syahid kerana dia tak sempat mandi wajib. Begitu sekali semangat mereka, dan dengan perkahwinan itulah lahir Abdullah bin Hanzalah radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kemudiannya dia juga disyahidkan oleh serangan yang dibuat oleh tentera yang diutuskan oleh Yazid bin Muawiyah, yang mana dalam ketika itu ratusan ribuan orang Madinah telah syahid, dan banyak perkara yang berlaku dalam peristiwa Harrah. Ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sanggup berjuang di jalan Allah, sanggup berjuang, sanggup berikan nyawa mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala, untuk melindungi Nabi. Kalau kita mana tahu kan, hari ini kita boleh katalah kalau saya ada, tapi cuba bayangkan kalau kita ada ketika itu, mampukah kita buat seperti mana apa yang sahabat buat? Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala kata wa kullam wa'adallahu al-husna, semua mereka kami telah janjikan kebaikan, kerana begitu mereka, keberanian mereka dalam melindungi agama, dalam mereka melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sedikit pun mereka tak rasa takut untuk memberikan nyawa untuk Allah dan Rasulnya. Kalau ada sedikit pun perasaan takut untuk memberikan nyawa, tak ada, mereka tak keluar perang lah. Seperti mana golongan munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka kata apa? Kalau lau na'lamu qitalan lattaba'nakum, mereka bagi alasan. Mereka kata, kalau alah bukan nak perang ni pun, orang Islam mana berani sangat nak perang. Dia sangka macam tu. Dia kata kalau benar perang, dia bagi alasan. Kalau benar perang, aku pun dah pergi dah. Tapi Allah Subhanahu wa taala kata tak adalah, mereka ni tipu saja. Mereka tak akan bantu kamu. Sehingga mereka ni menghina bila para sahabat selepas peperangan Uhud ramai yang syahid. Dia kata, tengok, tak dengar cakap kami kan, alladzina qalu li ikhwanihim waqa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin. Kemudian Abdullah bin Ubay ini dia kata apa, dia menghina, dia kata, tengok, kalau kau dengar cakap kami tak pergi perang, tak adalah mati. Maka Allah kata apa kepada mereka ni, qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum sadiqin, cubalah selamatkan diri kamu, kalau kamu boleh selamatkanlah diri kamu daripada kematian. Allah kata kepada orang munafik ni, Allah kata wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, kerana mereka yang syahid di jalan Allah, mereka hidup di sisi Allah dan Allah berikan mereka rezeki. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl, dan mereka mendapat segala apa yang dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam orang munafik ni ada, bila mereka patah balik kan, saya nak bagi tahu ini wajah kedua bagi mereka yang pura-pura berani, ataupun mereka pura-pura beriman, dan mereka pura-pura nak bantu agama tapi mereka sebenarnya tidak. Ini salah seorang Abdullah bin Ubay bin Salul. Dalam beberapa orang tu, ratusan juga orang yang mereka yang telah patah balik ni, dalam tu ada seorang nama dia Quzman. Bila mereka patah balik, mereka tak pergi bersama-sama Rasulullah dengan alasan tak berlaku perang, tapi sebenarnya mereka takut mati. Maka wanita-wanita mula mengutuk mereka, kata apalah punya jantan ni, korang takut mati tu, orang patah balik. Maka salah seorang nama dia Quzman. Quzman ni bila wanita-wanita dah mula mengutuk dia tak sedap hati, dia tak boleh terima, dia geram sangat. Dia ambil pedang dia ambil perisai dia terus pergi ke medan Uhud. Bila dia pergi medan Uhud, dia serang dia dengan geram, dengan kata-kata penghinaan yang diungkapkan oleh wanita ni. Maka dia telah maju ke depan, dia perang, dia telah menyerang musuh, dia telah menjatuhkan musuh seorang demi seorang, sampailah ada seorang sahabat nampak dia lari datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, Quzman dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia sedang mengalahkan musuh, dia telah tengah maju dalam medan peperangan. Nabi kata apa? Huwa finnar. Nabi kata tidak, dia adalah ahli neraka. Sahabat ni terkejut, tapi dia kata, mana boleh, saya tak yakin, sedangkan yang katakan itu adalah Rasulullah. Maka dia kata, aku pun telah pergi untuk melihat apa yang berlaku. Maka aku lihat bila panah datang dan kena kepada Quzman, dan bila dia dah cedera parah dan dia tak tahan lagi, maka dia telah ambil satu panah dan telah bunuh diri dia. Maka sahabat ni datang jumpa Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, benarlah Quzman telah bunuh diri. Tapi dia kata, ya Rasulullah, tapi sebab apa dia menyerangi musuh? Kenapa Allah tak gunakan dia di pihak sana? Maka ketika itulah Nabi telah ungkapkan sabdaan ini, innallaha la yu'ayyid hadzal din biyadil fajir ataupun biyadil kafir.
kata kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala gunakan juga orang kafir untuk membantu agama ini. Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh minta bantuan dalam peperangan Badar. Bila ada satu orang kafir datang, dia kata dia nak bantu sebab dia dengan tamak nak dapatkan harta yang dibawa oleh Abu Sufyan, maka Nabi kata inna la nusa'id bil kafir. Kata kami tidak menerima bantuan daripada orang kafir. Tapi Nabi kata dalam peperangan Uhud, kalau Allah nak, Allah boleh gunakan sesiapa saja. Jadi perkara ini tidak menimbulkan apa-apa, maksudnya tak ada apa-apa yang berlawanan dalam ni, kerana kita tak boleh minta bantuan daripada orang kafir. Inna la nusa'id, Nabi kata tidak. Tapi maksudnya dalam peperangan lah, dalam peperangan. Tetapi kalaulah Allah nak bantu, Nabi kata innallaha la yu'ayyid hadha ad-din biadil kafir ataupun biadil fajir ataupun biadil fasik. Ada riwayat kata, maksudnya Allah boleh gunakan orang kafir pun untuk bantu agama ni. Maka Quzman ni dia pergi perang sebab apa? Dia keluar perang Uhud tu mula dia patah balik bukan kerana Allah, bukan untuk syahid di jalan Allah, tapi kerana tergugat kelakian dia. Kerana dia kelakian dia tu tergugat sebab dia orang wanita-wanita hina dia. Maka itulah cuba kita muhasabah balik, seorang yang pergi keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata kerana kutukan orang dan bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, amalan dia tak akan diterima. Dan seorang yang pergi perang untuk mendapat gelaran, kata supaya saya dapat gelaran pahlawan pun, itu pun Allah tak akan terima. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 golongan yang akan masuk neraka kan. Salah seorang alim yang mana dia kata dia belajar alim supaya bukan untuk sampaikan ilmu, supaya orang gelarkan dia orang alim. Lagi satu siapa? Seorang yang banyak menderma, dan dia menderma bukan kerana dia nak dapatkan pahala, tapi supaya dapat gelaran penderma. Yang ketiga, pahlawan. Seorang yang telah berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dia berjihad bukan untuk keredaan Allah, tapi supaya orang gelar dia seorang berani, hero, itu dan ini. Ini semua dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala tidak dibenarkan. Tetapi kalaulah mereka ni bangga memberikan nyawa untuk agama Allah, berbeza dengan seorang yang mahukan nama untuk mereka. Dalam peperangan yang sama, dalam peperangan Khandaq, Abdullah bin Zubair kata, saya ditempatkan dengan wanita-wanita dalam kubu, tempat yang Rasulullah tempatkan wanita-wanita di situ. Maka dia kata, aku telah panjat dinding dan aku lihat ayah aku begitu berani sekali telah perang dalam peperangan Khandaq. Dan selepas perang aku bagi tahu kepada ayah aku, dan ayah masa ketika itu Zubair dia bangga, dia kata benar, bagaimana kau tengok aku berjihad. Itu bukannya dia nak tunjuk kehebatan dia, tetapi dia nak menunjukkan sukanya dia untuk memberikan nyawa untuk agama Allah dan Rasulnya. Itu bezanya seorang yang berjihad untuk nama dia sendiri ataupun dia berjihad untuk nama Allah, litakuna kalimatullahi al-ulya, untuk dia tinggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Beza kedua-dua ni, beza kerana mereka berjihad supaya dibangga oleh Allah dan Rasulnya, bukan dibangga di mata orang lain. Mereka tak dapat apa-apa pun kan. Kita nampak hari ni lah kan, cuma Talha bin Ubaidillah tu sebab tangan dia tu dah memang lumpuh habis. Maka Nabi SAW sebagai penghargaan pun Nabi kata apa pada Hasan, ungkapkan syair kerana apa, dia telah melindungi Nabi SAW sehingga diri dia musnah. Banyak lagi sahabat, ada yang sahabat telah tahan Nabi SAW dengan belakang. Sebab apa, dalam perang tu mereka punya serangan tu bertubi-tubi sehingga tak boleh nak buat apa lagi, dan mereka telah target. So, orang-orang Quraisy ketika itu memang mereka dah target Nabi SAW. Dalam peperangan mana pun memang mereka akan target Nabi SAW. Kerana apa? Itulah tujuan mereka serang. Ketika itu ada seorang musyrik nama dia Utbah bin Abi Waqqas. Dia telah baling batu. Bila dia nampak panah ni semua, mereka dah ada orang untuk mengelak. Kita tengok keberanian Nabi SAW. Nabi pun berjihad di jalan Allah dan Nabi pun cedera. Maka dia telah ambil batu, dia baling kepada muka Nabi SAW, dan sehingga Nabi telah jatuh ke belakang dan terkena batu leher Nabi SAW sehingga Nabi telah pengsan. Telah pengsan. Bila Nabi SAW terjaga, para sahabat kata, ya Rasulullah, sekarang doalah ya Rasulullah, Allah hancurkan mereka. Maka Nabi doa, Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah mereka, mereka tak kenal aku lagi, mereka tak tahu lagi tentang Rasulullah, mereka tak tahu lagi aku utusanmu.
aku utusanmu ya Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan banyak sahabat, banyak orang Quraisy ataupun musyrik yang mereka datang serang dalam peperangan Uhud ni, kebanyakan mereka telah mendapat hidayat. Mereka datang serang ni, mereka dapat hidayat. Siapa? Salah seorang yang dapat hidayat adalah Khalid bin Walid, Abu Sufyan, Ikrimah bin Abu Jahal, Safwan bin Umayyah, semua ni mereka-mereka yang serang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud, dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah berikan mereka ni hidayat. Mereka ni adalah panglima perang tu, mereka adalah ketua yang telah komando dalam peperangan Uhud ni yang diketuai oleh Abu Sufyan. Semua ni Allah telah berikan hidayat. Kerana apa? Bila Nabi cedera sekalipun Nabi doakan hidayat untuk mereka, maka Allah telah makbulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata, ya Allah, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah mereka, mereka tidak mengenali aku. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni memang Allah Subhanahu Wa Taala, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memang luar biasa. Seperti mana saya cerita, Sa'ad bin Abi Waqqas pula dalam kisah-kisah keberanian ini, Maulana Yusuf telah nukilkan juga kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dalam peperangan Khandaq, dalam peperangan Uhud. Dia telah serang 3 kali dengan 3 orang dengan satu panah. Jadi kata macam mana berlaku? Sa'ad bin Abi Waqqas dia telah panjat ke atas batu yang tinggi sikit, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di tepinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan panah, dan Nabi kata, Sa'ad ni, kata dia sendiri meriwayatkan, dia kata dalam peperangan Sariyah yang pertama yang berlaku di Hijaz, saya yang telah pergi dan saya memang seorang pemanah yang hebat. Maka dalam peperangan Uhud, bila mereka serang Nabi sallallahu alaihi wasallam balik, Sa'ad kata Nabi sendiri ulurkan panah kepada aku dan aku panah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, fidaka abi wa ummi ya Sa'ad, irmi ya Sa'ad, fidaka abi wa ummi, panahlah wahai Sa'ad, aku korbankan ibu dan ayahku untukmu. Hanya 2 orang sahabat yang Nabi pernah sebut perkara ini. Maksud Nabi pernah kata, aku, yang lain sahabat yang kata kepada Rasulullah, kami sanggup korbankan ibu dan ayah kami untukmu ya Rasulullah. Tapi untuk Sa'ad, kerana dalam ketika kritikal seperti itu, dia sedang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, irmi ya Sa'ad, fidaka abi wa ummi, panahlah wahai Sa'ad, aku korbankan ibu dan ayahku untukmu. Kepanah tu, bila Sa'ad panah, orang sana panah balik panah yang sama dan dapat balik panah tu, tak kena sesiapa. Maka mereka guna balik, dia panah balik 3 kali. Jadi perkara tu Nabi yang berikan kepada dia. Maka dia kata, mereka kata dalam peperangan Uhud, Sa'ad telah gunakan 1 panah dan bunuh 3 orang, kerana panah tu datang balik. Mereka panah balik, mereka ambil panah tu, kena orang tu mati, dan ada orang musuh ambil panah tu, dia panah balik ke arah sini, dan Nabi ambil balik panah tu berikan kepada Sa'ad, dan Nabi kata, irmi ya Sa'ad, fidaka abi wa ummi, panahlah. Ini keberanian para sahabat. Dia ketika peperangan ini, kita tak dapat bayangkan betapa ngerinya keadaan. Lebih-lebih lagi, ini bukan peperangan macam zaman ni, duduk jauh kan, 500 meter, 100 meter, pegang senapang, mereka dekat-dekat saja. Perang mereka dengan kuda, dengan pedang dan panah kan, perlukan kepada kekuatan fizikal dan perlu kepada kecakapan, dan luka-luka tu memang akan kena. Itu dah biasa. Sebab itulah Khalid bin Walid kata, selepas Khalid bin Walid memeluk agama Islam, dia telah perang bagi pihak orang Islam. Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan hidayah untuk Khalid bin Walid. Dia telah masuk Islam. Dia adalah 3 orang daripada muhajir yang terakhir, Khalid bin Walid, Amr bin As dengan Uthman bin Talhah radhiyallahu anhu. Mereka ni adalah muhajir, 3 orang yang terakhir sekali yang berhijrah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum berlakunya Fatah Mekah, mereka ni berhijrah, muhajir yang terakhir. Kemudian Khalid bin Walid kata dia telah menyertai lebih daripada 100 peperangan, telah memerangi daripada pihak orang Islam. Yang pertama adalah Mu'tah lah, peperangan Mu'tah, di mana anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, Zaid bin Harithah, telah gugur, dan sepupu Nabi seperti Ja'far bin Abi Talib gugur, kan, sahabat Ansar seperti Abdullah bin Rawaha gugur. Maka bendera telah diangkat oleh Khalid bin Walid. Yang inilah Khalid bin Walid inilah yang telah serang dalam peperangan Uhud, dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah masuk Islam, dan dia pula diutuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mereka mesyuarat dan
bendera diberikan kepada Khalid bin Walid. Khalid kata, aku baru masuk Islam, bagi kepada orang lama. Mereka kata bagi kepada Khalid kerana Khalid sahaja yang tahu seni peperangan. Maka ketika itulah Nabi kata sallallahu saifam min suyufih, kata maka Allah telah keluarkan salah satu daripada pedang Allah Subhanahu wa taala. Khalid yang telah serang Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendapat title Saifullah, pedang Allah Subhanahu wa taala. Inilah para sahabat yang mereka kemudiannya mereka pun telah gunakan segala kebolehan mereka untuk agama Allah, tanpa sedikit pun mahu sanjungan, tanpa sedikit pun mahu apa-apa kedudukan, pangkat, tak ada apa. Kita boleh lihat sendiri Khalid bin Walid bila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah gugurkan daripada keamiran, daripada menjadi amir kepada tentera Islam dalam peperangan yang menentang Rom di Yarmouk. Tapi Khalid bin Walid tak kata apa pun, dia balik saja. Dan bila Umar kata pergi, dia pergi balik. Begitu semangat mereka, kerana mereka yakin bahawa hanya dengan memberi nyawa untuk agama Allah Subhanahu wa taala sahajalah ada kejayaan dan keberanian mereka itu, kerana mereka tak pernah takut kepada kematian. Dan mereka ungkapkan syair itulah dalam Hayatus Sahabah dalam jilid ketiga, dalam bab pujian para musuh berkenaan para sahabat. Di situ dalam peperangan Yamamah ni peperangan yang berlaku antara orang Islam di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dengan orang-orang yang murtad ni. Dia orang bila tak dapat tewaskan Tulaiha al-Asadi ni, dia tak dapat nak tewaskan orang Islam, dia kata kepada orang, dia kata apa hebat sangat sahabat ni, dia kata kita tak ada tentera kita lagi banyak, kita dekat 100,000 orang, mereka baru 12,000 orang, diketuai oleh Khalid bin Walid satu juga. Maka mereka kata, wahai Tulaiha, dia kata para sahabat ni mereka perang dan dengan harapan kalau boleh mereka mati dulu sebelum sahabat mereka. Kita pula perang kalau boleh sahabat kita mati dulu sebelum kita. Macam mana kita nak menang? Mereka ni perang dengan harapan bahawa biarlah kami yang syahid dulu, kami dulu masuk syurga. Dan kita pula, kita perang kalau boleh kawan aku mati dulu, jangan aku. Kita macam mana kita nak menang? Bayangkan ni sahabat. Mereka perang pergi berjihad di jalan Allah dengan harapan mereka yang syahid dulu sebelum orang lain. Sebab itulah mereka berani ke depan. Hari ini tuan-tuan, kita boleh muhasabah sendirilah kedudukan kita, keyakinan kita, kebolehan kita, adakah kita gunakan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kan sikit alasan kita kata kita kena pelihara nyawa. Kalaulah itu yang mereka pegang, maka tak sampailah agama kepada kita semua. Kalaulah setiap mereka duduk di rumah masing-masing dan jaga nyawa mereka, maka tidaklah sampai agama kepada kita. Jihad mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala bertebaran di seluruh alam tanpa menghiraukan nyawa mereka, maka Allah Subhanahu wa taala telah berikan kemenangan. Allah telah sebarkan agama ke seluruh alam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam buat dakwah di zaman permulaan, Nabi sallallahu alaihi wasallam disakiti. Ada satu hari Nabi keluar dakwah, jemaah-jemaah haji mereka ludah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka baling tanah ke muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang pergi jumpa Zainab radhiyallahu anha, bagi tahu, kata pergilah lihat apa yang berlaku kepada ayah kau, pergi selamatkan dia. Maka Zainab radhiyallahu anha lari bawa air untuk pergi jumpa Rasulullah. Maka melihat keadaan Nabi, dia menangis, kata, ya wahai ayah. Dia kata, apa salah ayah? Kenapa mereka buat begini kepada ayah? Maka Nabi kata, wahai putriku, jangan menangis, jangan sedih, kerana pengorbanan inilah, dengan inilah Allah akan sampaikan hidayat di setiap kampung, di setiap bandar di seluruh dunia. Dan hari ini telah sampai kepada kita. Pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengorbanan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, tanpa hiraukan rumah mereka, tanpa hiraukan kedudukan mereka, tanpa hiraukan bandar nyawa mereka, mereka berjihadlah. Kerana itulah Allah Subhanahu wa taala telah berikan kemenangan kepada Islam dan sampai kepada kita hari ini. Tak ada siapa pun di kalangan mereka yang duduk saja, semuanya pergi. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bila dah tua pun dia keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bila dah tua pun, di zaman dah tua dalam peperangan yang mereka pergi ke menentang tentera Parsi, Persian Empire. Siapa amir dia? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Pergi juga sehingga di zaman Yazid pun dia keluar perang juga. Begitu Allah Subhanahu wa taala telah pilih mereka, kan. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kekuatan
dan sehingga akhir nafas mereka, sehingga akhir hayat mereka, mereka telah berikan nyawa mereka, dan mereka tak rasa kata okeylah dulu kita dah susah, sekarang ni kita dah hidup mewah. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun terus hidup dengan kehidupan yang sama. Itulah Allah redha dengan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita juga taufik untuk kita tak boleh memartabatkan agama. Agama punya martabat dah cukup tinggi. Yang kita nak buat adalah memelihara agama. Maksudnya martabatkan tu, kita tak boleh dah. Kedudukan agama memang paling tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tak ada apa yang lebih tinggi daripada Islam. Tapi kerja kita adalah memelihara Islam itu yang tinggi itu. Memelihara setiap sunnah Nabi SAW. Dalam itulah ada kejayaan. Para sahabat mereka beriman dengan perkara itulah, dan dengan sekecil-kecil sunnah Allah telah berikan mereka kejayaan. Hari ini sunnah pun kita malu kan, kita ikut trending itu. Tapi sebenarnya dalam sunnah Nabi SAW ni ada kejayaan yang pasti. Uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Kejayaan yang pasti, contoh yang terbaik. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita juga taufik untuk membela, untuk memelihara, untuk kita beramal dengan setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya mana tahu kan Allah Subhanahu Wa Taala juga bangkitkan kita bersama dengan para sahabat. Para sahabat yang mati dalam peperangan dan yang syahid dalam peperangan Uhud ni, satu hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi telah pergi ziarah mereka ni, para syuhada Uhud di gunung Uhud, dan Nabi doa, menangis untuk mereka. Nabi angkat tangan menangis doa untuk mereka. Kemudian Nabi kata apa kepada mereka? Jangan risau, kamu semua akan bertemu dengan aku di Telaga Kausar nanti. Aku akan pastikan kamu semua masuk syurga, dan aku akan beri jaminan. Bayangkan itu mereka yang syahid, kita di mana? Adakah kita akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah Rasulullah akan kenal kita apa yang kita telah buat? Jadi untuk itulah hari inilah peluang, ajarlah anak-anak, kan mereka pun telah berikan nyawa, para sahabat telah berikan nyawa. Kita ajarlah anak-anak tentang kehidupan para sahabat ni, cintalah mereka. Nabi katakan hubbul ansari minal iman, mencintai para sahabat Ansar ini pun adalah daripada iman. Iman. InsyaAllah tuan-tuan kita akan sambung lagi. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik.